Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amirul Farhad bin Azmi dan rancangan Indahnya Ciptaan Tuhan. Dalam episod kali ini, kita akan membincangkan tentang sebuah tajuk yang indah, iaitu tajuk Keagungan Penciptaan Allah. Sedikit pengenalan tentang tajuk kita yang akan kita bincangkan, iaitu tentang Keagungan Penciptaan Allah. Keagungan dan penciptaan Allah dapat dibuktikan dengan segala benda yang ada di sekeliling kita. Terdapat pelbagai kejadian yang membuktikan bahawa kuasa Allah itu benar dan tiada tandingannya. Tanpa saya melengahkan masa lagi, ayo kita memperdengarkan serba-serbi isi kandungan yang ada pada tajuk kita pada hari ini. Apa yang lebih menariknya lagi, isi kandungan itu akan diolah dan akan diperjelaskan oleh 3 orang panel yang sangat bijaksana dan juga pandai dalam hal ehwal Islam. Oleh itu, mari kita pendengarkan tentang isi kandungan daripada ahli panel kita yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bincangkan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu kejadian hujan. Firman Allah SWT iaitu dalam surah Al-Imran ayat ke-190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maksud firman Allah SWT, dia tidak mencipta alam ini secara sia-sia. Sebaliknya mengandungi hikmah dan tujuan tersendiri. Dalam firman ni, dia memaksudkan tentang semua kejadian yang ada dekat alam dunia ni bukanlah sia-sia. Dia mengandungi hikmah yang tersendiri. Contohnya hikmah hujan. Hujan ni dia turun dalam bentuk titisan yang memberi manfaat. Cuba kalau kita bayangkan, hujan ni dia turun dalam bentuk curahan. Kalau dia turun dalam bentuk curahan air sekaligus, ia ni boleh mendatangkan mudarat kepada kita. Yang kedua, air hujan ni dia diserap ke dalam bumi, lalu keluar sedikit demi sedikit sebagai mata air, mengikut keperluan dan mengalir ke dalam sungai. Maksudnya, air hujan ni dia turun dalam titisan. Yang kedua, dia ni diserap ke dalam bumi untuk kegunaan manusia juga. Yang kedua adalah keajaiban dalam kejadian hujan. Sebenarnya hujan ni adalah datang daripada air laut yang masin yang naik ke udara dalam bentuk wap air yang tawar tiada garam. Dalam awan kita ada banyak atmosfera. Kita boleh tengok dalam atmosfera yang pertama. Jawapan yang sederhana, menolak awan dari lautan ke kawasan tanah tinggi. First kali, atmosfera pertama, angin ni dia tiup awan dari lautan ke kawasan tanah tinggi. Lepas dah tiup tu, dia pergi kepada atmosfera kedua pula. Atmosfera kedua ni adalah kawasan tiupan angin kencang. Jadi titisan air akan hancur dan awan tidak terbentuk sebab kat situ ada angin kencang. Lepas tu dia akan pergi kepada atmosfera 3, iaitu tiada pergerakan angin. So bila dekat dalam tu tak ada pergerakan angin, maka awan tu tak ditiup ke tempat yang tinggi dan hujan pun tak akan terjadi. Last sekali, semakin suhu kita makin sejuk, wap air ni tak boleh naik tinggi. Jadi awan tu akan terkumpul juga dekat atmosfera pertama, dekat kawasan tanah tinggi tadi. Itu saja tentang keajaiban hujan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan dari saudari Zalifa Amirah tentang isi kita yang pertama dengan sangat kukuh dan jelas. Saya akan menerangkan tentang isi kita yang kedua berkenaan tentang penciptaan Allah SWT di muka bumi ini, iaitu tentang oksigen dalam kehidupan. Oksigen dalam kehidupan. Oksigen adalah perkara utama dalam kehidupan manusia. Kekurangan oksigen boleh menyebabkan kematian dan pelbagai penyakit yang boleh merencatkan kehidupan manusia dalam kehidupan seharian.
Antara manfaat oksigen yang ada pada manusia, yang pertama adalah pernafasan. Oksigen merupakan sumber pernafasan dalam kehidupan seharian yang diperlukan oleh manusia maupun tumbuhan. Kedua, oksigen akan terhasil daripada tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan akan menghasilkan oksigen, akan mengeluarkan oksigen untuk manusia bernafas, dan manusia akan mengeluarkan karbon dioksida untuk tumbuhan pula. Oksigen berfungsi sebagai pelindung kepada manusia. Di dalam bumi, kita terdapat lapisan ozon, di mana lapisan ozon terdiri daripada beberapa bahan oksigen atau bahan-bahan kimia yang boleh menghalang cahaya matahari daripada terus sampai ke bumi, yang akan menyebabkan pelbagai penyakit dan juga akan menapis ataupun menghalang daripada asteroid ataupun meteor daripada mudah masuk ke dalam bumi. Yang ketiga pula, oksigen berfungsi sebagai ejen. Apa yang dikatakan dengan ejen? Oksigen akan membantu, iaitu membantu bunga-bunga untuk melakukan fasa pendebungaan. Jadi, kita dapat tahu yang oksigen ni adalah salah satu ejen dalam proses pendebungaan. Yang keempat pula, angin atau oksigen akan membantu dalam fasa pergerakan. Pergerakan kapal di lautan bergantung kepada angin sejak dahulu lagi. Burung-burung yang di langit memerlukan bantuan angin dan oksigen untuk terbang dengan mudah bersama kawan-kawan sekali. Oksigen berfungsi dalam keseimbangan badan manusia. Tubuh kita akan menjadi seimbang dan saluran darah kita akan selamat dari sebarang tekanan sekiranya kita menghirup segala oksigen yang indah di muka bumi Allah. Oleh itu, oksigen amat penting dalam kehidupan kita. Tanpa oksigen, mungkin kita tidak akan hidup dengan aman dan tenang, dan segala pergerakan kita akan terbatas. Seterusnya, kita akan dengar penjelasan isi kita yang ketiga oleh ahli panel kita yang kedua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada tuan pengurusi majlis. Hari ini saya akan menyambung mengupas tentang topik bola bicara kita pada hari ini, iaitu tentang kediaman dan kedamaian. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 80, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, yang bermaksud, dan Allah telah menjadikan rumah-rumah untuk menjadi tempat tinggalmu. Okey, dekat sini bermaksud Allah telah menjadikan rumah-rumah untuk kita sebagai tempat perlindungan daripada cuaca buruk seperti panas, sejuk, tiupan angin yang kuat dan juga hujan lebat. Dengan rahmat dan anugerah dari takdirnya, manusia sewajarnya mendapatkan rumah dengan keperluan yang mencukupi seperti bekalan air, bekalan elektrik dan juga peralatan-peralatan yang dapat memudahkan urusan kita seharian. Terusnya, sebagai seorang hamba yang akur dan taat perintah Allah, kita sewajarnya dan digalakkan untuk menyediakan satu ruangan khusus untuk kita beribadah. Ini bertujuan untuk menjadikan ibadah kita lebih khusyuk dan juga tawakal dan juga tawaduk. Okey, seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menganugerahi kepada kita manusia, iaitu akal dan fikiran, untuk kita berfikir secara betul dan juga secara wajar bagaimana untuk kita menguruskan sumber kewangan kita supaya dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak kita belanjakan ke arah jalan-jalan yang menyumbang ke arah maksiat, contohnya hiburan yang berlebihan. Jadinya kita dituntut untuk menggunakan akal dan fikiran ini dengan sebaik-baik mungkin supaya kita dapat mengatur perbelanjaan kewangan kita dengan baik, supaya kita tidak terlibat dengan masalah kewangan lah. Seterusnya, Imam Ibnu Qayyim ada menjelaskan
dalam hati ada perasaan ketidakbenaran yang hanya dapat dihilangkan dengan hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hati ada perasaan gelisah yang hanya dapat ditenangkan dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hati ada perasaan kesepian yang hanya dapat dihilangkan dengan cara beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, kedamaian dan ketenangan ini merupakan sesuatu yang telah manusia tanamkan dalam hati dan fikiran mereka agar untuk memilikinya. Maksudnya kedamaian hati ini adalah keinginan kita yang telah kita tanamkan di dalam fikiran dan hati kita supaya kita dapat menggapainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman dan tenteram hatinya mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu kita dapat menenangkan hati manusia, hati kita. Jadi andai kata kita berada dalam situasi yang resah gelisah, cuba kita lazimi mulut kita dengan kalimah zikrullah. Kita berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini bermaksud ingat kepada Allah. Okey, seterusnya kita sebagai hamba Allah ni kita dituntut untuk beribadat dan beribadat lebih kepadanya. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita telah mendengar penjelasan yang sangat jelas dari saudari Najwa sebentar tadi. Baiklah, kita akan bergerak pada isi kita yang terakhir daripada seorang ahli panel yang sangat bijaksana, iaitu saudara Ahmad Syahmi. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syahmi bin Zain Syam. Di sini saya akan menerangkan tentang sumber makanan manusia. Jadi poin yang pertama ialah sumber makanan manusia ialah setiap manusia perlukan makanan untuk terus hidup. Jadi yang kedua, makanan yang kita makan juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan rezeki yang tidak putus-putus kepada manusia sejak di dalam rahim ibu sehinggalah kita menemui ajal. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 24 iaitu dalam surah Abasa yang bermaksud kalaulah dia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya, iaitu bagaimana kami mentadbirkannya. Jadi seterusnya iaitu fasa peningkatan manusia dengan makanan. Jadi dalam fasa peningkatan manusia dengan makanan ini ada 3, iaitu semasa janin dalam rahim ibu, yang kedua setelah bayi dilahirkan, yang ketiga sewaktu kanak-kanak dan dewasa. Dari fasa yang pertama dalam peningkatan manusia dengan makanan, iaitu keadaan janin yang sangat lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tali pusat bagi menyalurkan makanan kepada bayi dalam kandungan yang kecil. Okey, seterusnya makanan yang dimakan ini akan ditukarkan dalam bentuk yang sesuai kepada janin dalam rahim ibu. Jadi jelas sekali Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi rezeki kerana ia mengurniakan rezeki yang melimpah ruah. Jadi fasa yang kedua dalam peningkatan manusia dengan makanan ialah setelah bayi dilahirkan. Jadi keadaan di mana bayi yang masih kecil ia belum mampu untuk mengenyangkan makanan sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan susu untuk bayi
Dan Allah SWT juga ilhamkan kepada bayi agar pandai menyusu. Jadi Allah SWT juga maha mengetahui keperluan hidup kita sebagai bayi. Jadi ia juga disediakan segala keperluan juga untuk terus hidup. Jadi seterusnya ianya juga disediakan rezeki untuk kita sesuai dengan kemampuan manusia dan tidak membiarkan hamba-hambanya kelaparan tanpa rezeki. Jadi fasa terakhir dalam peningkatan manusia dengan makanan ialah sewaktu kanak-kanak dewasa. Jadi di mana manusia pada peringkat ini sudah boleh makan sendiri, dan ini juga perlukan kasih sayang dan rezeki darinya, sama ada ia besar ataupun kecil. Dan ianya juga dikurniakan makanan dalam pelbagai bentuk, antaranya buah-buahan, bijirin, dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang tadi diciptakan oleh Allah, iaitu pohon-pohon seperti durian, rambutan dan sebagainya. Ia juga ada yang tumbuh pohon di dalam air dan yang serumpun seperti serai. Jadi buah-buahan juga terdapat berbagai warna dan rasa. Allah juga menjadikan buah dan pohon-pohon dalam pelbagai warna. Dengannya diketahui buah yang masih muda dan sudah masak untuk dimakan. Dan yang juga diciptakan segala keperluan dari tanah yang kosong sehingga mengisi bumi yang kontang, maksudnya kosong. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 141 surah Al-An'am, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjala tanamannya dan yang tidak menjala, dan pohon-pohon tamar atau kurma, itu kurma, dan tanaman-tanaman yang berlainan bentuk dan rupa dan rasanya, dan buah zaitun dan delima yang bersamaan warnanya atau daunnya dan tidak bersamaan rasanya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan air sebagai minuman dan dari laut keluarnya ikan sebagai sumber makanan manusia. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud di sini ialah, dan dialah yang memudahkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut, hidup-hidup, dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya, dan selain itu engkau melihat pula kapal-kapal berlayar padanya, dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan supaya kamu bersyukur. Seterusnya Allah juga kurniakan gigi kepada manusia untuk mengunyah, dan air liur untuk mencernakan makanan dengan lebih mudah. Dan seterusnya Allah SWT juga menyediakan sumber rezeki dan makan untuk kita. Jadi di sini kita haruslah fikirkan kebesarannya dalam makanan yang kita makan dalam kehidupan. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang sama tadi, 24 hingga 32 surah Al-Baqarah juga. Jadi di sini dia mengatakan bahawa kalaulah dia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya, iaitu bagaimana kami mentadbirkannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Kemudian kami membelah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan, lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian dan
buah anggur serta sayur-sayuran dan zaitun serta pohon kurma dan taman-taman yang menghijau, subur dan berbagai buah-buahan serta macam-macam rumput untuk kegunaan manusia dan binatang ternak kamu. Jadi kesimpulannya di sini ialah manusia hendaklah sentiasa mempelajari dan mensyukuri nikmat yang dianugerahkan olehnya. Dan seterusnya juga kita hendaklah sebagai manusia juga mendalami hikmah pembelajaran yang ada di setiap ciptaannya. Jadi seterusnya ianya juga akan dapat mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di bukti kekuasaan dan rahmat Allah ini yang telah diberikan kepada manusia ialah tanpa batasan. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik daripada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Sebelum rancangan ini tamat, saya ingin membuat sedikit kesimpulan kecil tentang isu yang kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, manusia hendaklah sentiasa mempelajari dan mensyukuri segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Seterusnya, bukti kekuasaan dan rahmat Allah yang diberikan kepada makhluknya adalah benar dan tiada tandingannya. Alhamdulillah. Sebelum saya menamatkan rancangan ini, ingin saya ingatkan kepada semua hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Ingatlah, dunia adalah tempat sementara dan akhirat jualah selama-lamanya. Sebelum saya menamatkan rancangan ini, ingin saya memberi satu trademark tentang tajuk kita pada hari ini. Ingat, ingat dan ingat. Renungkanlah dan selamat beramal. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.